Saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju dan yang tidak kata tidak. Lebih bersuara bersetuju, usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ucapan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ya. Tuan Speaker, saya berdiri di atas satu usul yang telah saya serahkan kepada setiausaha di bawah kaedah 43, iaitu mengenai meminta supaya keputusan Tuan Speaker mengenai isu subjudis di dalam kes Kugen ditimbang semula. Dan saya telah serahkan usul ini pada 2 hari bulan Julai, iaitu telah mencukupi tempoh notis selama 2 hari. Dan oleh itu saya meminta supaya Tuan Speaker membuat keputusan bila usul ini boleh dibahaskan, dan juga ingin saya menyatakan bahawa usul seperti ini sepatutnya diberikan keutamaan. Ya, kita dah ada menerima usul, tetapi kita perlu mendahulukan urusan-urusan kerajaan terlebih dahulu. Usul yang berhormat memang dicatatkan nombor 24 hari ini. Oleh kerana usul 24 itu adalah usul lain. Usul ini adalah di bawah peraturan 43 untuk menimbang semula ruling speaker. Yang 24 itu usul yang lain. Itu adalah usul biasa, notis 14 hari. Ini adalah usul substantif, notis 2 hari. Dan saya percaya bahawa memandangkan bahawa ia meminta supaya ruling speaker ditimbang semula, ia sepatutnya diberi keutamaan. Jadi yang saya mohon adalah, minta adalah supaya satu keputusan dibuat mungkin selepas rundingan dengan speaker, supaya ia diberi keutamaan selepas question time. Mungkin esok ataupun... Ya, terima kasih Badan Serai. Nanti saya buat saya makan. Terima kasih. Ya, hari ini kita giliran Yang Berhormat Menteri untuk membuat jawapan, menjawab perbahasan kita. Kita ada 24 kementerian dan masa diberikan hanyalah 4 hari. Saya harap giliran pertama Kementerian Pendidikan dapat menghabiskan jam atau sebelum pukul 1. Sila Yang Berhormat Menteri. Yang di-Pertua, saya menjunjung kasih ke atas titah bawah duli Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah memberi perhatian khusus kepada agenda pendidikan negara. Selaku peneraju kepada transformasi ini, saya ingin memastikan agar agenda transformasi ini berjaya mencapai matlamatnya sebagaimana yang diharapkan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 30 orang ahli parlimen yang telah mengambil bahagian, yang memang berminat dalam bidang pendidikan untuk melihat transformasi pendidikan negara. Kerajaan telah melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun dipanggil pendeknya PPPM yang dilancarkan pada tahun ini dan tamat pada tahun 2025, yang akan memastikan kedudukan persekolahan kita melonjak daripada keadaan sekarang ini ke tingkat 1/3 terantas di dunia. Dan pelan ini telah mengambil masa 2 tahun untuk dilaksanakan dan diproduksi. Yang Menteri boleh minta penjelasan. Bangun dah. Nak bagi jalan yang Sila. Boleh. Terima kasih untuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Menteri. Tadi saya dengar tentang transformasi pendidikan dan saya ingin tanya Yang Menteri, iaitu tentang CJ Tinggi Persekolahan Malaysia telah dijadi kepada sistem modulan tingkatan 6 pada sejak tahun 2012.
Dan dari jawapan yang saya terima, sambutan dalam sistem modulan ini kurang memuaskan. Di antara yang ditawar 202,000 dan 53 orang, hanya 62,000 dan 46 orang yang melapor. Bagaimana dengan pandangan dari Yang Berhormat Timbalan Menteri ini? Adakah transformasi ini tidak dapat sambutan yang menggalakkan? Adakah dia akan dikaji semula? Terima kasih. Saya belum sampai situ lagi, baru nak masuk gear dia dah tanya soalan. Sebenarnya saya nak jawab yang terdahulu kerana ada persoalan-persoalan yang diungkitkan daripada Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat daripada Jelebu, yang sekarang sudah tidak Jelebu, Yang Berhormat Keluang, Air Hitam, Latar Panjang, dia bercakap tentang transformasi pendidikan negara. Biar saya jawab yang dah tanya dahulu, tidak adil yang dahulu tu ditinggalkan. Dan saya katakan tadi bahawa Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM ini mengambil masa hampir 2 tahun untuk dilaksanakan, yang dipengerusi pula oleh mereka yang hebat-hebat, Tan Sri Zulkifli Razak USM dahulu, Tan Sri Tony Fernandez, Tan Sri Wan Zahid, Tan Sri Jeffrey Chia, Sunway, Tan Sri Zarina Anwar, Security Commission dan ramai lagi, dan telah membuat kerja-kerja mereka secara terperinci dengan perjumpaan town hall atau dewan terbuka yang melibatkan 17,000 orang, 750 guru besar, 22,000 murid, juga mengambil kira blok 3,000 artikel dan blog universiti awam dan sebagainya, mengatakan inilah satu usaha oleh kerajaan untuk memastikan dalam program, dalam proses transformasi ini semuanya diambil kira tanpa meninggal pandangan-pandangan daripada UNESCO, pandangan-pandangan daripada Bank Dunia, dan mengambil kira perkiraan pengukuran TIMSS ataupun Trend in International Math and Science Studies dengan izin yang betul, dan juga PISA daripada OECD, iaitu Program for International Student Assessment, PISA, yang mana dalam mengambil kira semua ini kita insya-Allah akan pastikan agar Pelan Pembangunan Pendidikan Negara ini akan dapat mencapai kehendak sebagaimana saya katakan tadi, yang 1/3 teratas di dalam negara kita, di dalam dunia. Dan dengan itu inisiatif telah diambil guru-guru yang dikatakan setiap kali apabila kita hendak membuat menilai sekolah-sekolah di mana dikatakan kita lemah dalam bahasa Inggeris. 60,000 guru-guru bahasa Inggeris telah diberi ujian di bawah Cambridge Placement Test sebenarnya untuk melihat taraf pengajaran mereka. Dan bukan itu saja, kita wujudkan sekolah berprestasi tinggi di mana sekolah-sekolah ini dinilai semula untuk pastikan mereka mempunyai prestasi yang tinggi. Ganggu lagi. Okay, sila. Terima kasih Datuk Ketua. Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana begitu bersungguh-sungguh merangka Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025. Ini satu anjakan dan juga perancangan yang begitu teliti dalam usaha untuk kita mencapai satu tahap pendidikan yang bertaraf dunia. Disebut oleh Pak Menteri tadi ialah kita nak capai tahap ketiga di peringkat dunia, kalau saya tak silap. Saya nak tahu apa ukuran yang kementerian lakukan untuk menentukan standard ini. Satu. Yang keduanya adalah kita tahu bahawa dalam keadaan zaman sudah berubah, permintaan dan kehendak rakyat juga sudah makin berbeza sekarang. Kita berhadapan dengan apa diistilahkan sebagai zaman K-economy, iaitu keperluan kreativiti, inovasi dan keupayaan berfikir ini perlu ditanam dalam diri pelajar itu sendiri. Saya menyebut perkara ini dalam ucapan saya waktu saya membentangkan usul ini. Apakah yang ditekankan oleh kementerian dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ini, maksud saya ialah bermula di tahap mana? Darjah 1 ke? Menengah ke? Atau bagaimana? Bagi membolehkan persediaan begitu baik dilakukan oleh kementerian bagi melahirkan warga dan masyarakat yang benar-benar berkeupayaan menghadapi cabaran yang semakin kuat ini. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat.
Ini kata sampai masuk gear ni, gear 1, gear 2 dah. Dalam dikatakan oleh Yang Berhormat tadi ialah berhubung dengan apa yang dikatakan high order thinking ataupun pendeknya HOTS, high order thinking skill yang kita terapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Bukan hanya di sekolah-sekolah tapi juga di peringkat pengajian tinggi agar pelajar bukan hanya dapat meluahkan apa yang diajar oleh guru-guru ataupun pensyarah semasa di kelas, tapi juga boleh berfikir, boleh memberi pandangan mereka masing-masing agar proses pemikiran itu terus berjalan, kerana tidak mencukupi hanya mereka itu hanya dapat pencapaian akademik yang tinggi, tapi bila mereka ditemuduga mereka tidak boleh menjawab soalan-soalan dengan baik kerana mereka hanya dapat mengeluarkan apa yang mereka belajar sekolah-sekolah lagi. Tadi saya kata tentang dikatakan ukurannya, memang ukuran dunia kita menggunakan TIMSS ataupun Trend International Maths and Science Studies yang tahun depan akan ada pemeriksaannya dan juga PISA pada tahun 2015. TIMSS tahun depan, PISA tahun 2015. Dan oleh itu kita boleh melihat di mana kedudukan kita. Sama ada kita dapat mencapai kedudukan kita, saya katakan tadi pada tahun 2025 nanti, kedudukan kita 1/3 terbaik di dunia. Bukan ketiga, 1/3 dalam band 1/3 yang terbaik di dunia. Sebab itu dikatakan program-program Linus, katakanlah, literasi dan numerasi, boleh membaca dan menulis, boleh mengira dengan baik. Kita lihat tahun ini pun, tahun lalu, pusat lalu kita lihat peningkatan yang ketara. Kalau dahulunya 13%, tahun 2000, kanak-kanak yang memang tidak boleh membaca dengan baik, pada tahun lalu dah berkurangan kepada 0.16%, tak sampai 1% pun. Untuk numerasi pula, kalau tahun 2000 ianya 24%, pada tahun lalu telah berkurangan menjadi 0.08%. Ini merupakan satu peningkatan yang baik yang telah diusahakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Negara. Tidak kurang juga kita lihat di mana kita ada program-program yang mendapat kritikan yang besar sekarang ini. Ini pun ahli yang berhormat ada yang ukitkan tentang PBS ataupun pentakrifan berasaskan sekolah, yang sememangnya memang kita mengaku bahawa ada masalah di peringkat permulaannya. Kerana isu teknologi, isu sistem, isu latihan, yang katakan sebagaimana komputer tadi, Timbalan mengatakan tadi bahawa isu komputer yang masih perlu didedahkan, dilatihkan, dan isu pemahaman yang perlu dilakukan dari masa ke semasa. Sebenarnya apabila kita mengadakan bertaksiran berasaskan sekolah ataupun BBS ini, kita harap kita boleh mengukur bukan hanya pencapaian akademik pelajar semata-mata, tapi juga boleh mengukur intelek mereka, boleh mengukur kerohanian dan emosi mereka, boleh mengukur kedudukan sosial mereka, kefahaman sosial mereka dan psikomotor mereka. Dan itulah langkah-langkah yang dikatakan yang sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk memastikan agar sistem pendidikan kita ini akan bertambah baik. Ya, ramai yang bangun. Kita nak bangun tanya soalan. Tanya soalan. Nak bagi mana? Yang empat. Temeloh. Ya, temeloh. Terima kasih Ketua. Terima kasih Menteri. Saya menyebut nak refer balik kepada PBS tadi, pentaksiran berasaskan sekolah. Walaupun disebut tadi telah ada beberapa langkah daripada pihak kementerian dan menyedari masalah yang berlaku, tapi apa yang saya lihat masih sangat ketara. Dua pihak, iaitu yang pertama guru dan yang kedua pelajar. Guru dia tak puas hati sekurang-kurangnya atas beberapa poin lah. Yang pertama berkenaan dengan penggunaan internet e-system, terutama mereka yang belajar di sekolah, mengajar di sekolah-sekolah luar bandar. Saya kira nak mengatasi masalah internet di sekolah-sekolah luar bandar ni akan berpanjangan 5, 4, 6 tahun. Jadi sampai bila kita nak mengorbankan kedudukan ini, sehingga kan guru terpaksa beli broadband sendiri untuk mencari coverage dan seumpamanya. Kemudian mereka juga bimbang kerana terpaksa mengisi evidence saban hari ini, tak dapat nak mengejar topik-topik dalam sukatan pelajaran dalam masa ditetapkan. Kemudian yang kedua ialah pelajar.
pelajar jadi malas mengulang kaji sebab mereka telah tidak ada peperiksaan dan tidak ada kerja rumah untuk mereka. Saya rasa ini membebankan guru dan juga mengancam masa depan pelajar. Terima kasih. Boleh saya sambung kepada Temerloh? Nak bagi mana? Ya, sedikit saja. Ya, Ibu Barat. Datuk Menteri, saya nak tanya, dengan plan PPPM ni, adakah kerajaan sedar bahawa kerumitan yang dialami oleh pelajar-pelajar kita mengenai fasihan dalam bahasa Inggeris adalah disebabkan tidak ada di mana diwajibkan untuk kelulusan di tingkatan 5 dan sebagainya. Adakah kerajaan akan menggunakan satu peperiksaan supaya diwajib untuk kelulusan untuk mendapat sijil di tingkatan 5, dan juga adakah Yang Berhormat akan jawab mengenai soalan matrikulasi sekarang, atau saya boleh tanya soalan mengenai sedemikian on matriculation? Pak Menteri. PBS. Nanti lupa PBS banyak sangat isu nanti. Mengenai PBS juga. Mengenai PBS juga. PBS boleh dulu. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Saya juga ingin mengemukakan sesuatu cadangan kepada PBS ini. Saya selain daripada masalah teknikal, masalah beban, yang penting saya rasa adalah masalah objektiviti. Ya, di dalam penilaian, kerana setiap guru, setiap sekolah ada cara dia membuat penilaian. Bagaimana kita hendak mengekalkan unsur subjektiviti ini apabila guru membuat penilaian, dan bagaimana kita nak membandingkan penuntut di dalam satu tahap daripada satu sekolah dengan satu sekolah. Ya, kalau dulu kita ada keputusan akademik, tetapi sekarang ini penilaian PBS itu kita kata subject to is questionable subjectivity, kerana penilaian ini memang subjektif. Terima kasih. Menteri, PBS juga. Saya nak tanya soalan asal tu. Saya nak minta Menteri timbangkan adakah penilaian semula akan dijalankan, kerana ramai guru dah bincang dengan saya dan bantah. Mereka minta kalau boleh menilai semula, kerana asalnya ini sistem ini dari Eropah, dan di negara-negara Eropah kelas tu ada 15 murid saja ataupun 10 murid saja. Di sini mungkin kalau sekolah jenis kebangsaan mungkin ada 50 murid dalam satu kelas. So dia memang tak begitu sesuai untuk negara ni, dan saya nak bawa hasrat ramai guru yang mereka minta kalau boleh dengar mereka dan buat penilaian semula. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Pak Sulong, sama juga perkara yang sama mengenai PBS ni. Juga. Semua sama. Satu lagi lah tu. Okey. Terima kasih. Saya setuju juga apa yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Keluang tadi, sebab saya rasa ada timbul persoalan mengenai kapasiti guru dalam melakukan pentafsiran ini. Kadang-kadang dia agak berbeza daripada satu sekolah pada satu sekolah. Tapi saya nak bertanyalah pada pihak kementerian, bagaimana kementerian nak membetulkan persepsi ini dan nak mengukuhkan balik bahawa sistem PBS ni adalah sistem yang sebenarnya untuk penambahbaikan kepada sistem pembelajaran sekarang di Malaysia ini, dan saya harap dapatlah ianya diperluaskan dan dimaklumkan kepada semua sekolah bagi membetulkan persepsi ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebenarnya diwujudkan PBS ini kerana peringkat permulaan kita juga di parlimen yang mengatakan sistem kita ni terlalu academic oriented. Dengan izin selalu menggunakan pengukurannya hanya akademik. Ya, pelajar-pelajar kita bila keluar negara tak boleh, tidak ada critical thinking, pemikiran kritikalnya kurang. Pelajar kita ni co-curriculumnya rendah, sasiahnya rendah. Tak sampai peringkat yang kita inginkan. Apabila ramai kita dan juga ibu bapa, juga masyarakat yang mana dalam sistem pendidikan ni memang ada 28 juta konsultan pendidikan. Kerana kita mempunyai, memang betul begitu, ada anak saudara, adik-beradik di sekolah. Jadi ramai sistemnya. Jadi dengan itu kerajaan membuat satu keputusan, telah kita bincang. Saya katakan tadi,
sebab tu saya mula tadi dengan mengatakan tentang mereka yang mengambil bahagian di dalam kita melaksanakan PPPM ni. Bukannya orang-orang biar calon-calon orang juga. Mereka lah memberi input kepada kita. Bukan hanya dalam negara tapi luar negara. Sebab itu kita melaksanakan PBS. Tapi memang ada masalah-masalah di peringkat permulaan. Masalah kata capaian internet tadi. Betul, saya setuju, bukan tak setuju. Kita telah mula menambahbaikan dengan satu bestari net dan sebagainya, dan juga pastikan agar capaian internet, bukan hanya capaian tapi juga kapasiti kelajuan itu ditingkatkan. Di samping itu saya katakan tadi permulaan tadi bahawa ramai juga yang guru yang merasakan bahawa yang perlu diberi latihan. Apa sebenarnya objektif? Kejap. Tak jawab saya nanti. Nanti oleh itu mereka tidak faham. Begitu juga kefahaman kepada ibu bapa juga telah dilaksanakan, dan alhamdulillah apabila kita memberi kefahaman kepada ibu bapa, ramai yang mengatakan ini ya kita tidak, sebenarnya dia jawab betul. Dia kata ini sebenarnya yang kerajaan patut buat lama dah. Sekarang ni cuma kita tak faham, dia kata baru-baru ni. Jadi itulah saya memahami, dan kita memang tahu, dan juga tentang objektiviti, subjektiviti ni memang tak habis sebenarnya. Walaupun kertas pemeriksaan pun, dalam guna sistem pemeriksaan akademik pun memang ada subjektiviti, ada di mana guru tidak akan dapat memberi markah yang sama. Walaupun di kawasan yang sama, dua guru akan beri markah yang berbeza-beza. Tapi kita tak boleh. Tapi kita boleh mengurangkan masalah subjektiviti tadi dengan cara kita memberitahu mereka apakah yang dikehendaki. Kita mengurangkan jurang-jurang tersebut. Dan dengan ini kita harap ia akan dapat meningkatkan prestasi dan juga sistem penilaian sekolah yang melalui program PPM tadi, program pembangunan sekolah tadi. Okay, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan PBS ni juga. Sejauh mana sebenarnya latihan ataupun kemahiran yang telah diberi persediaan guru-guru sebelum sistem ini dilaksanakan. Sebab makluman yang kita terima di bawah, guru-guru tidak mendapat, sebahagian besar mereka belum mendapat kemahiran sebelum pelaksanaan ini dibuat. Maka apabila dasar ni dilancarkan, diarahkan, barulah latihan-latihan dibuat, dan sebahagian mereka tak dapat menguasai sistem ini. Dan begitu juga saya ingin penjelasan, sejak dia dilancarkan sampai sekarang, dilaksanakan, apakah hasil kajian yang telah dibuat, sejauh mana keberkesanannya terhadap pelajar dan sistem pembelajaran itu sendiri. Minta penjelasan. Berkaitan sama ni. Ya. Apa dia? Masih dalam PBS lagi? sama. Okey. Ya Menteri, nampaknya kita melihat di sini bahawa guru mesti diberi fokus dan tumpuan kepada PMP supaya dia tidak lari dan menanggung beban kepada kerja-kerja yang lain. Saya juga kalau tak silap mendengar beberapa kenyataan daripada kementerian. Apakah usaha kementerian ni untuk mengurangkan bebanan guru ni? Tak payah lagi dia buat kerja-kerja perkaranian, isi borang, ambil lagi soal pungut yuran pelajar dan sebagainya. Tapi dia hanya menumpu kepada PMP saja. Kerana kebimbangan kita kalau guru dibebani dengan tanggungjawab lain di luar daripada skop bidang kerja dia, maka dia menjejas, setidak-tidaknya menjejas kepada pemberian markah dan sebagainya, akan wujud ketidakadilan dan sebagainya. Apa usaha kementerian dalam soal untuk mengurangkan bebanan guru ni supaya fokus kepada soal PMP saja? Terima kasih. Terima Menteri. Tembrau dan Batu Gajah bangunnya. Boleh. Datuk Yang Di-Pertua, saya PBS ada juga. Ya, berkaitan dengan PBS juga. Ya, Batu Gajah. Tuan Menteri, saya biasa terima banyak rungutan daripada guru-guru berkaitan dengan sistem PBS ini. Adakah pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci menghubungi guru-guru dan mendapatkan maklum balas daripada guru-guru berkaitan dengan program yang sedang dilaksanakan ini? Sebab saya cukup risau untuk menjayakan sesuatu program yang sangat program pendidikan yang sangat penting itu adalah guru. Kalau guru-guru itu mereka menghadapi masalah dari segi motivasi ataupun emosi, maka ia boleh mengganggu keseluruhan pelaksanaan projek tersebut. Jadi ada tak pihak kementerian telah membuat satu kajian terperinci berkaitan dengan hal ini? Itu saja. Okay, terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, Tembrau sini.
Nak bagi Ahmad Tebrau. Cukup dulu kerana nak jawab benda yang sama perkara yang sama. Sama pendek last one. Okey. Nanti tak jawab pasal benda yang dia tanya tu ada yang dah belum terjawab lagi, sila. Datuk Yang Ketua, saya tidak menafikan manfaat yang boleh datangkan oleh sistem PBS. Tapi saya rasa sekarang saya amat bersetuju dengan YB Lenggong. Masalahnya ia beban kerja. Jadi saya dah banyak kali cadangkan bahawa pihak kementerian hantar pegawai-pegawai bukan guru kerani yang berlebihan untuk menguruskan kerja-kerja paperwork itu. Jadi saya percaya kalau ini diatasi, semua aduan tentang PBS akan tak ada lagi. Sekian. Okay, terima kasih. Itulah nak jawab tadi, dah tanya pula. Sebenarnya memang kita faham sebenarnya dalam apa juga program-program baru, perancangan-perancangan baru, dia taklah kita buat tanpa kita membuat perancangan dan kajian. Sebelum PBS ini dilancarkan sekolah-sekolah, 500 buah sekolah dah laksanakan program ini sebagai kajian peringkat permulaan. Lepas dirasakan merekanya sesuai untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah, lepas tu dilancar ke sekolah-sekolah. Mungkin dia katakan tidak mencukupi latihan. Itu kita akur, bukan semuanya. Dan itu kita tingkatkan latihan-latihan. Sebab tu saya katakan tadi, apabila kita bawa ke, kita berjumpa dengan ibu bapa dan beritahu kepada mereka apa sebenarnya PBS, mereka saya katakan tadi, inilah patut dah buat banyak tahun yang lalu. Dan oleh kerana kita dah pasti betul, Yang Berhormat, ada beban-beban peningkatan kepada guru-guru. Sebab itulah kita telah mula di Kedah dan Sabah dengan peningkatan dengan program PTPO ni, grade 17 pembantu guru yang kita panggil, yang telah kita tambah 634 di Kedah, 893 di Sabah, dan akan diteruskan kepada negeri-negeri yang lain agar seperti Parti Yang Berhormat tadi lah, bolehlah beritahu di kampung bahawa kementerian akan menambah pembantu-pembantu guru ini agar beban pada guru itu akan berkurangan. Di samping itu juga, bukan hanya dengan memberi tambah pembantu, kita juga sedang mengkaji bagaimana beban. Saya pun dengan kaki tangan beritahu mereka, mungkin ada perkara laporan yang tak perlu dibuat oleh guru-guru. Kadang-kadang laporan itu terlalu detail, dengan izin, terlalu terperinci, yang membebankan guru-guru. Oleh itu, kita sedang mengkaji bagaimana guru itu tidak dibebankan dengan terlalu banyak perincian di dalam mereka membuat penilaian mereka. Baik saya bergerak kepada kualiti pendidikan yang diutarakan oleh Yang Berhormat daripada Bukit Bendera, Yang Berhormat daripada Merbuk, yang bertanya pula tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku di universiti. Tadi kita bercakap tentang sekolah-sekolah, kerana apabila wujudnya dua kementerian bergabung, Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, memang ia merupakan satu perkara yang baik, kerana sudah tidak adanya perbezaan antara sekolah rendah dan sekolah dan juga pusat pengajian tinggi. Jadi mereka boleh duduk sekali. Baru-baru ini satu program telah dilaksanakan di sebuah universiti, di mana universiti turun ke sekolah-sekolah untuk memperkasakan program-program bahasa Inggeris. Dan bukan itu saja, boleh dilaksanakan untuk program-program yang lain juga. Dan kita lihat di universiti-universiti sendiri, banyak perubahan telah berlaku. Katakanlah sekarang ini, kita lihat universiti Melaya sendiri, yang telah mendapat tempat 156 dalam QS World University Ranking, dengan izin Yang Dipertua. Kita lihat bagaimana penerbitan telah bertambah, kerana apabila kita melihat untuk memastikan, untuk mengangkat prestasi universiti-universiti kita, mereka perlu membuat penerbitan. Dan kita lihat sekarang ini penerbitan telah bertambah menjadi lebih 13,000. Tahun lalu angkanya lah, sehingga kini angkanya lah 13,168. Bukan hanya penerbitan tapi juga citation, di mana penerbitan itu diguna pakai oleh mereka-mereka dalam negara dan juga di luar negara. Dari segi citationnya 13,840. Ini mengatakan bahawa pengiktirafan telah dapat dilihat dengan lebih jelas lagi apabila kita mengadakan plus strategik pembangunan tinggi ini, ataupun PTN. Dan
dengan ini kita lihat bahawa kita juga telah mengadakan AKEPT, iaitu Akademi Pengajian Tinggi, di mana ia akan melatih pemimpin-pemimpin ataupun pensyarah-pensyarah untuk memastikan mereka lebih diberi latihan bukan hanya di dalam negara tapi di luar negara. Mereka mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam konteks universiti di dalam dan juga di luar negara agar kita boleh mengingkat taraf prestasi kita keseluruhannya. Dan itu juga dengan EMJS, pendaftaran pelajar-pelajar luar negara yang juga kita, kalau dahulunya kita lihat ramai pelajar-pelajar yang mendatangkan masalah, pelajar-pelajar luar negara yang mendatangkan masalah. Sila. Ya, betul bang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya memujilah langkah kerajaan ke arah program untuk memtabatkan universiti di Malaysia. Memang satu langkah yang bijak setelah kita pisahkan antara KPT dan Kementerian Pelajaran pada tahun 2003. Jadi saya risau jugalah apabila disatukan ia menjadi besar, maka fokusnya akan tidak begitu baik. Jadi saya menggesahlah supaya fokus diberikan kepada universiti terutama dalam pendidikan, kerana pendidikan ini adalah pemangkin kepada negara maju. Yang Berhormat Menteri, sedikit boleh? Sedikit. Typing dan Kuala Selangor. Ya, Yang Typing. Ya, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut tentang kualiti pendidikan negara, saya bimbang di mana kementerian mempunyai sikap angkat baku masuk sendiri kerana mengikut penilaian terbaru Trends in International Mathematics and Science Studies yang telah pun penilaiannya dibuat sebagai peringkat antarabangsa, di mana kedudukan tanah air kita khususnya di peringkat sekolah menengah telah pun jatuh dari ke tangga 32 di mata pelajaran sains dan 26 di mata pelajaran mathematics berbanding dengan Singapura dan Korea yang menduduki tempat yang tertinggi di penilaian TRIMS ini. Apakah di mana kerajaan sedar kelemahan pembelajaran bahasa sains dan matematik ini, dan adakah kementerian sudah mempunyai rancangan untuk meningkatkan kualiti pendidikan khususnya mata pelajaran sains dan matematik yang begitu penting dalam pembangunan negara? Dan soal aspek yang kedua adalah, boleh tak saya tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan pada masa yang sama telah pun meluluskan lebih kurang 100 buah international schools yang dibenarkan untuk didirikan di tanah air kita kerana untuk menampung keperluan? Dan saya tahu ramai anak-anak menteri pun semua masuk international schools dan bukan masuk sekolah kebangsaan. Adakah kerajaan mempunyai pandangan dan wawasan yang cukup pragmatik untuk menghidupkan semula sekolah arelan bahasa Inggeris sebagai lingua franca, the English medium school where we used to have? Adakah kerajaan mempunyai supaya sistem arus perdana pendidikan negara kita dapat bersaing di pesada antarabangsa? Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya mohon sedikit penjelasan Yang Berhormat Menteri. Kita dimaklumkan tentang pergabungan dua kementerian ni. Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Apakah nanti tidak akan berlaku pertindahan tugas, red tape yang lebih ketara apabila dua menteri, dua KSU, dua sektor iaitu sekolah dan IPT? Dan yang keduanya, apakah fungsi IPT akan terus diberikan peranan sewajarnya memandangkan isu dan saiz sektor persekolahan lebih besar dan berbagai? Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Di-Pertua, boleh jelas sikit tentang education? Saya jawab, tinggal di banyak sangat nanti. Saya beri peluang nanti, relax. Okey, relax. Thank you. Okey, dengan izin, relax. Ya. Tentang fokus tadi, dua Yang Berhormat telah bertanya soalan tersebut. Sebenarnya ianya baik untuk kerajaan kerana apabila ianya seamless, dengan izin, tidak ada sekatan selari daripada prasekolah kepada sehingga IPT, kita lihat ada pertindahan. Kalau dahulunya kita ada college community, kalau dahulunya kita ada
sekolah vocational dan kita ada politek yang ada pertindihan fungsi mereka. Dan oleh kerana mereka diletakkan dalam dua kementerian, ia tidak dapat diselaraskan dengan baik. Begitu juga dengan IPG, Institut Perguruan dan juga universiti-universiti. Jadi dengan adanya percaturan ini, tidak ada lagi masalah sama ada mereka masuk IPG ataupun mereka masuki universiti, ianya dapat diselaraskan dengan baik. Begitu juga katakanlah boleh mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Kalau dahulunya ada dua bahagian sumber manusia, sekarang ada satu saja bahagian sumber manusia. Corporate com, dari segi komunikasinya ada satu bahagian. Ia mengurangkan sebenarnya beban rakyat dalam kita melaksanakan program-program pendidikan. Sebenarnya tidak ada masalah dari segi pengurusan kerana ketua pengarah pendidikan untuk sekolah-sekolah masih kekal dengan struktur-strukturnya. Begitu juga di peringkat universiti, IPT masih kekal dengan struktur-struktur untuk memastikan. Lebih fokus. Sekarang ini kita mempunyai seorang Datuk Sri Zaini Ujang daripada UTM yang menjadi KSU2 yang melihat tentang pendidikan tinggi. Dan saya melihat apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini, gabungan ini lebih baik untuk kita semua. Bukannya membebankan kita semua. Ini dia katakan tadi, satu dia kata tentang akad bakul masuk sendiri. Tak ada bakul pun masuk pun tak masuk. Sebenarnya, sebab tu saya katakan apabila kita membuat penilaian kita bukan hanya kita nilai sendiri. Saya dah akad mula-mula tadi, tak dengar masalah ni. Saya kata kita dah bawa semua. Kita dengar pandangan-pandangan daripada UNESCO, daripada Bank Dunia, OECD. Mereka beritahu lah, betul lah yang kata Ibu Hormat kata tadi. Betul. Tapi kita tahulah kedudukan kita. Sebab tu kita tak syok sendiri. Sebab tu kita ada plan pembangunan pendidikan untuk memastikan agar sekolah-sekolah kita ini berprestasi tinggi. Sebab itulah kita menjalankan program-program yang kita laksanakan tadi. Kita tidak mahu menafikan apa yang ada pada masa kini, tapi kita mengatakan pada tahun 2025 nanti, insya-Allah kita akan menjadi negara yang 1/3 terbaik di dunia. Itulah janji kita kepada rakyat sebenarnya. Yang boleh mencelah sedikit saja. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar sebenarnya, tadi saya petik daripada TRIMS ni, Trends in International Studies of Maths and Science, antara lebih kurang 60 buah sekolah negara di mana kedudukan Malaysia adalah negara yang kedudukan kita adalah yang merosok yang paling teruk. Dulu kita pernah menduduki tangga ke-12 dan 16 dari segi sains dan matematik di sekolah menengah. Kini kedudukan kita jatuh kepada 26 dan 32. Ini adalah penilaian antarabangsa, bukannya yang dibuat oleh pihak diri kita. Adakah kerajaan sedar dan apakah langkah-langkah proaktif yang akan diambil untuk mengelakkan tahap pembelajaran sains dan matematik terus merosok apabila kita menuju ke wawasan negara maju? Sekian, terima kasih. Boleh jawab sekali.